Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, salah satu ilmu yang cukup baik untuk kita fahami adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini sebenarnya satu ilmu yang amat penting dan diperlukan dalam kehidupan manusia. Kerana dengannya lah kita cuba mengikis sifat-sifat yang tak baik, hasad dengki, dendam kesuma, sifat-sifat yang menunjukkan kasar, sifat-sifat yang menunjukkan sifat yang mazmumah, kita dapat nyahkan. Kita masuk pula ke dalam hati kita segala sifat-sifat yang mahmudah. Justru pada kali ini kita mulakan semula mengambil semangat Ramadan untuk membincangkan kitab tasawuf hikam yang telah kami terjemahkannya dan telah syarahkannya. Hikmah yang kelima, kesungguhan dan pengabaianmu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhan kamu pada perkara yang telah dijamin bagimu dan kecuaianmu pada perkara yang dituntut daripadamu menunjukkan ketiadaan yakinmu dan hapusnya mata hatimu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut rezeki, bila kita sebut makan minum, maka kita rasa kita kena bersungguh. Kenapa? Kerana dengan sebab kita bersungguh, kita akan dapat. Benar sekali. Tapi masalahnya bersungguh sehingga mengabaikan kewajipan yang Allah perintahkan. Allah suruh sembahyang, suruh puasa, suruh ibadat, kita kesampingkan. Kita hanya memikirkan kesungguhan untuk nak dapat. Hal ini bertentangan dengan apa yang Allah firmankan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata atas muka bumi ini melainkan yang bagi rezeki Allah. Kadang-kadang bila kita kaji, kita tengok rezeki ini luar biasa. Dia bukan mesti kuat baru dapat rezeki, gagah baru dapat rezeki, kaya ataupun kita kata berpangkat besar baru dapat rezeki, orang tua baru dapat rezeki, kanak-kanak tak. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan laukana rizqu ya'ti bi quwwatin ma akala al-usfur syai'an ma'an nisri. Kalaulah rezeki itu berdasarkan kekuatan, sudah barang tentu burung ciak tak akan dapat makan nak banding dengan burung elang. Dia raja angkasa. Jadi rezeki sebenarnya adalah milik Allah. Allah boleh bagi kepada sesiapa pun. Allah boleh bagi rezeki dan Allah jamin. Kerana itu tuan-tuan, kita tengok ada orang ahli tasawuf, kerjanya buat batu nisan. Satu hari dia terpukul batu tu menyebabkan pecah terbelah. Menajukkan dalam batu tu ada lubang sikit, gelonggong, nampak ulat. Dan dia tengok ulat tu segar. Dia mikir seorang. Antara pemikirannya, macam mana ulat ni boleh hidup dalam batu? Siapa yang merezekikan ulat tersebut? Maka fahamlah dia yang merezekikan ulat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengambil satu tindakan kesungguhan bahawa rezeki adalah milik Allah. Dia tak goyah, dia yakin kepada Allah, di samping tidak menafikan asbab untuk ikhtiar. Di sini
cara seperti ini barulah kita benar. Ahli tasawuf dalam hidup, dia bukan nak baik, tapi dia nak jadi lebih baik. Dia bukan nak hanya soleh, tapi dia nak jadi lebih soleh. Dia bukan hendak bermanfaat, tapi dia nak boleh memberi manfaat daripada mendapat manfaat sahaja. Pemikiran seperti ini terwujud zaman dahulu. Dinisbahkan kepada Syakir Al-Balkhi bersama dengan gurunya atau rakannya, iaitu Ibrahim bin Adham. Diminta oleh Syakir bahawa dia nak pergi belayar kerana nak berniaga. Dalam perjalanan, akhirnya dia pulang semula. Lalu ditanya kepadanya oleh gurunya Ibrahim bin Adham, kenapa kamu pulang? Kata dia, dalam perjalanan ada kata dia tengok kucing tua yang buta dan kucing muda. Kucing tua yang buta ni tak ada makanan, kucing muda yang tak buta ni bagi makan. Ada kata burung. Lalu kata dia, kalaulah binatang yang buta sekalipun, uzur sekalipun Allah bagi rezeki, sementara kita yang kuat beribadat, sudah tentu Allah akan bagi rezeki lagi. Makanya gurunya yang bijaksana, yang penuh dengan hikmah, Ibrahim bin Adham berkata, wahai Balkhi, kenapa kamu nak jadi kucing buta atau burung buta? Alangkah baiknya kalau kamu jadi burung muda atau kucing muda yang beri makan kepada kucing buta atau burung buta tu. Maknanya memberi manfaat jauh lebih baik daripada kita hanya mendapat manfaat. Jadi walaupun kita berusaha, tapi niat untuk dengan usaha kita dapat tanggung kaum keluarga, bantu dan dapat selesaikan permasalahan hidup mereka. Sedangkan bila kita cuai daripada apa yang Allah minta kepada kita, apa Allah minta kepada kita? Allah minta supaya kita ibadat, kita semayang, kita puasa, kita zikir. Bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita puasa, kita tarawih, kita tahajud, kita qiyamul lail. Maka kalaulah kita kurang perkara ini, apa yang dituntut daripada kita, maka itu sebagai dalil yang menunjukkan buta dan tidak celiknya mata hati kita. Kenapa? Kerana dalam bab rezeki yang Allah jamin, kita bersungguh-sungguh. Dalam bab ibadat yang Allah tak jamin kepada kita, kita melewa-lewakan dan menganggap enteng. Tidakkah ini satu kerugian yang paling besar dalam kehidupan kita? Sebab itu hikmah seperti ini mengajar kepada kita yakin kepada Allah. Rezeki adalah milik Allah. Kita disuruh untuk berusaha, menggandakan usaha kita dengan sebaik mungkin, dan jangan sekali-kali kita abaikan usaha kita, tetapi saat yang sama ibadat kepada Allah mesti ditingkatkan. Kalau kita dapat tingkat, sebenarnya kita berjaya. Hikmah ini sejujurnya memberi banyak pencerahan kepada kita. Marilah sama-sama kita sentiasa berdoa kepada Allah. Dan di sini saya sebut beberapa tips yang disebut oleh para ulama atau dipanggil petua dalam kehidupan kita. Antaranya, cukupkan atau lengkapkanlah dirimu dengan amalan yang saleh sekalipun sikit. Amalan saleh ni walaupun sikit, tapi itu baik. Kalau kamu mahu benar dalam percakapan, biasalah membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, insya-Allah. Kalau kamu mahu rezeki seperti hujan, biasakanlah membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Kalau kamu mahu selamat daripada kejahatan manusia, sentiasalah membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau kamu mahu melepaskan dirimu daripada kesusahan serta kesempitan dengan jalan keluar dan dikurniakan rezeki tanpa disangka-sangka, sentiasalah beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau kamu mahu rezeki yang memperolehi dan memperolehi keberkatan, lazimilah membaca surah Waqiah dan surah Yasin serta doa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini antara yang diajar kepada kita bagaimana betul-betul yang baik yang mungkin kita boleh amalkan untuk kita harungi kehidupan dengan lebih tenang dan bahagia. Akhir kata, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat dan patuh pada perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.